Kabansayan Nunu Abar, saya Hikmah Juni. Parti Warisan Sabah tidak gentar jika pilihan raya mengejut diadakan. Parti Warisan Sabah tidak sedikit pun gentar untuk berdepan dengan UMNO dan Perikatan Nasional PN jika pilihan raya mengejutkan diadakan untuk menyelesaikan kemulut politik negara. Bendahari Agung Parti Warisan Sabah Terence Siambun berkata, hubungan yang utuh di antara Warisan, Pakatan Harapan, PH dan APCO akan menjadi kunci kemenangan PH Plus untuk melindungi demokrasi serta menegakkan semula martabat penduduk Sabah di peringkat persekutuan. Dalam satu kenyataan, Terence berkata asas kerjasama dan persefahaman yang mantap antara PH Plus telah diperkukuhkan melalui pelbagai ujian sejak hari pertama Warisan dibentuk. Dan ini telah mewujudkan semangat perpaduan, kerja berpasukan dan kesetiaan di kalangan semua pemimpin dalam gabungan ini. Semua pemimpin Sabah dalam PH Plus mempunyai satu cita-cita iaitu mendapatkan autonomi penuh untuk mengurus negeri dan pada masa yang sama menjadi penyumbang utama kepada pembangunan Malaysia sebagai rakan kongsi kepada Semenanjung. Terence berkata PN yang baru ditubuhkan Februari lalu adalah gabungan yang lemah dan hanya mempunyai satu agenda, iaitu membolehkan UMNO dan PAS merampas kerajaan persekutuan daripada PH Plus. Media sebelum ini melaporkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan bersedia jika pilihan raya perlu diadakan. Satu lagi kes kematian akibat COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini, menjadikan 7 kes kematian kesemuanya setakat ini. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Frankie pun berkata, kes itu membabitkan seorang wanita berusia 96 tahun yang meninggal dunia di rumahnya dan dibawa ke Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu, di mana dia disahkan positif COVID-19. Semalam, satu kes kematian akibat COVID-19 juga dilaporkan di Sabah membabitkan seorang wanita berusia 85 tahun yang meninggal dunia di rumahnya di Mukim Patikang, Ulu Keningau. Sementara itu, Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah, SEDCO hari ini mengesahkan seorang kaki tangan di Wisma SEDCO bebas daripada jangkitan COVID-19 selepas menjalani ujian di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berjaya mendapatkan perintah reman 7 hari terhadap Peguam Michael Perseus Ubu di Mahkamah Magistrate Kota Kinabalu pagi tadi. Michael sebelum ini disenaraikan antara 21 peguam di negara ini yang diburu polis. Peguam itu turut dicari SPRM sejak 2017 bagi membantu siasatan berhubung kes berkaitan pek berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan Getarista. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Lovely Natasha Charles di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Permohonan reman dikemukakan Pegawai Pendakwa SPRM Muhammad Falik Basiruddin manakala Michael diwakili Peguam Zahir Shah. Terdahulu, Michael tiba di mahkamah pada pukul 9.40 pagi tadi dengan memakai baju oranye lokap SPRM. Sementara itu, jurucakap SPRM berkata Michael ditahan di pejabat agensi itu kira-kira pukul 4.15 petang semalam. Katanya sebelum itu Michael tiba di pejabat SPRM pada pukul 1.30 petang selepas diarah hadir untuk membantu siasatan. Masih ada yang keliru dengan bilangan jemaah yang dibenarkan menunaikan solat Jumaat. Di Masjid Al-Kawthar Tawau, kekecohan berlaku di pekarangan pintu masuknya selepas diserbu orang ramai yang ingin menunaikan solat Jumaat tengah hari semalam. Difahamkan situasi itu berlaku berikutan salah faham terhadap pengumuman Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Ia berhubung garis panduan dan prosedur operasi tetap SOP solat Jumaat dan solat berjemaah dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Khususnya berkaitan kebenaran kepada 1/3 jemaah untuk menunaikan solat di masjid dan surau di wilayah persekutuan. Pengerusi Masjid Al-Kawthar Khalid Muhammad Tahir ketika dihubungi berkata orang ramai mula menyerbu kawasan masjid seawal 10.30 pagi.
Pengumuman menteri itu hanya membabitkan wilayah persekutuan sahaja. Manakala Sabah masih tertakluk kepada keputusan Majlis Fatwa Negeri yang hanya membenarkan 40 orang jemaah dalam masjid. Pertandingan Ratu Cantik Pesta Keamatan atau Undur Ngadau Keamatan secara atas talian anjuran APCO 2020 menjadi platform untuk mendidik masyarakat mengenai nilai-nilai murni sumber makanan yang dizahirkan daripada legenda Huminodon. Presiden APCO Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, melalui penghayatan legenda ini masyarakat diingatkan tentang betapa pentingnya menghormati bahan-bahan makanan seperti mengamalkan budaya makan yang berhemat dan tidak membazir. Madius yang juga timbalan Ketua Menteri berkata, mesej utama legenda Huminodon menceritakan mengenai nenek moyang kita pada suatu ketika dahulu yang mengalami kebuluran akibat ditimpa suatu malapetaka iklim yang teruk. Dan malapetaka itu kemungkinan sama teruk dengan pandemik COVID-19. Namun nenek moyang kita telah diselamatkan daripada ditimpa bencana dengan pengorbanan Huminodon. Dengan kesedaran ini, masyarakat sama-sama mampu memupuk nilai-nilai murni bercucuk tanam dan menyimpan bekalan padi yang mencukupi dari tahun ke tahun ketika dunia berdelan pandemik ini. Madius berkata demikian ketika berucap melancarkan pertandingan akhir Undur Ngadau Keamatan online APCO 2020 yang bersiaran secara langsung di laman Facebook APCO Malaysia malam tadi. Seorang lelaki warga Filipina yang melarikan diri dari pusat tahanan sementara Sibuga di Sandakan Rabu lalu berjaya ditangkap polis Sandakan jam 2 petang kemarin. Tahanan dikenali Wahid bin Ali Baba, berumur 40 tahun, ditahan di sebuah pondok tepi jalan kilometer 27 Jalan Sandakan, Kota Kinabalu. 8 lagi tahanan yang masih bebas sedang diburu. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi balai polis terdekat. Sekian berita BTTV malam ini, kata Luadan Mita Mupo Bagu.